Kami mulakan bertinau ni jam ini dengan memberikan tumpuan kepada perjalanan pembicaraan berhubung kes pindaan laporan akhir pengauditan One Malaysia Development Berhad atau 1MDB membabitkan Datuk Seri Najib Tun Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kandasamy di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Dan wartawan Firdaus Azil sudah pun bersedia langsung dari Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Jadi Firdaus, apa agaknya perkembangan yang dapat dikongsikan pada jam ini? Okey, baik, terima kasih Jasmine. Perbicaraan yang berlangsung di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Hakim Muhammad Zaini Mazad tadi dimulakan sekitar pukul 9.30 pagi dan berakhir kira-kira pukul 12.15 tengah hari sebelum ditangguhkan kepada 27 September ini. Yang mana hari ini seramai 3 lagi orang saksi pendakwaan telah dipanggil. Yang pertamanya ialah merupakan bekas timbalan Ketua Setiausaha dan Kurungan Kabinet Tan Sri Mazidah Abdul Majid, bekas pengarah pelaburan di Lembaga Pelaburan Terengganu ataupun TIA Kelvin Tan K. Jin, serta bekas pengarah Jabatan Audit Negara Saadatul Nafisah Bashir Ahmad. Yang mana sebelum perbicaraan itu ditangguhkan, perbicaraan masih mendapatkan keterangan daripada saksi ketiga yang dipanggil hari ini, iaitu Puan Saadatul Nafisah. Yang mana kalau mengikutkan apa yang telah diberitahu Mahkamah Tinggi hari ini, Puan Saadatul Nafisah berkatakan bahawa laporan audit ataupun audit itu merupakan special audit ataupun audit khas berkhusus mengenai tentang laporan audit 1MDB, yang mana ia dilakukan atas arahan Ketua Audit Negara ketika itu, iaitu Tan Sri Amrin, dan yang mana beliau mengatakan bahawa mengapa ini adalah berhubung soalan yang ditanyakan oleh Peguam Arul Kandasamy, iaitu Datuk N. Sivananthan, yang mengatakan, yang bertanya kepada saksi mengapa terdapat protokol-protokol tertentu yang tidak diikuti, kerana kebiasaannya protokol ini sering diikuti ketika melakukan audit yang sebelum ini. Tetapi itulah atas sebabnya bahawa Puan Saadatul Nafisah berkatakan bahawa ini merupakan special audit yang telah pun diarahkan oleh Tan Sri Amrin Buang. Dan selain itu juga Peguam Datuk N. Sivananthan juga bertanyakan mengapa, sebagai contoh, mengapa Arul ketika itu tidak diberikan laporan audit rasmi yang telah pun selesai dilakukan oleh Jabatan Audit Negara, yang mana menurut jawapan Puan Saadatul berkata yang ketika itu adalah arahannya ialah untuk diberikan terus kepada Perdana Menteri ketika itu, iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan mungkin saya boleh recap kembali butiran-butiran mengenai perbicaraan ini agak teknikal, yang mana saya perlu mendengar semula dan saya akan kongsikan dalam perinciannya di dalam laporan astrawani.com. Dan untuk mungkin kita boleh recap kembali, Datuk Seri Najib Tun Razak Ahli Parlimen Pekan didakwa menggunakan kedudukannya ketika itu sebagai bekas Perdana Menteri untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan audit akhir 1MDB sebelum dibentangkan kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC, yang mana Arul Kanda pula ketika itu didakwa bersubahat dengan Datuk Seri Najib dalam membuat pindaan itu bagi melindungi Ahli Parlimen Pekan itu daripada sebarang tindakan tata tertib sivil atau jenayah berkaitan 1MDB. Butiran-butiran perbicaraan ini akan saya kongsikan dalam astrawani.com.